Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, CDM RTM. Kita mulakan dengan kejuaraan Kap Pri Malaysia Petronas edisi ke-30 yang akan melabuhkan tirainya dengan pusingan ke-10 di Lita Batu Kawan Pulau Pinang hujung minggu ini. Walaupun sudah mengharungi 30 musim dalam dunia sukan pemotoran, pengarah promosi Safe Aim Mutual Ron Hogg selaku penganjur Kap Pri menekankan cabarannya masih belum berakhir. Kejuaraan Kap Pri yang diperkenalkan pada tahun 1994 dengan 5 pusingan itu dianjurkan dengan objektif melahirkan lebih ramai pelumba berbakat yang mampu bersaing di pentas dunia. Kami ingin menghasilkan 10 Khairul, 10 Kasma, 10 Azroy, Afif, kerana dengan adanya lebih banyak pelumba yang baik, pelumba-pelumba ini sendiri akan push untuk pergi ke peringkat yang tertinggi. So, kejuaraan ini sangat penting untuk memastikan pelumba-pelumba dapat dibawa ke peringkat lebih tinggi. So, kami mengharapkan dengan pengalaman yang kita ada, kita boleh memendekkan masa untuk membawa pelumba kepada peringkat tertinggi. Ron Hogg turut berharap pihak kerajaan dalam menambahkan fasiliti sukan pemotoran pada masa akan datang. Pusingan ke-10 saingan Kap Pri minggu ini akan menyaksikan pertarungan merebut gelaran juara dalam kelas CP125, Wira KBS dan juga kategori One Make. Sementara bagi kelas elit kejohanan tersebut, CP150, juara keseluruhan menjadi milik pelumba CKJ Racing, Muhammad Akid Aziz yang gah mendahului carta selepas memungut 166 mata. Kelantan FC kini tiada pilihan selain perlu menyelesaikan isu berbangkit sebelum hujung tahun ini andai mahu kekal beraksi dalam saingan division utama musim depan. Ketika ini, kelab itu menjadi satu-satunya pasukan yang masih belum mendapat lesen kebangsaan bagi musim 2024-2025. Menurut pengerusi Badan Bebas First Instant Body FIB, Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Muhammad Sharif, keputusan untuk pemberian lesen kebangsaan kepada skuad The Red Warriors ditangguhkan sehingga Disember 2023 sekaligus memberi peluang mereka menyelesaikan langkah sepatutnya. Dalam masa sama, beliau turut mengesahkan pasukan itu tidak memiliki rekod tunggakan gaji pemain pada 30 Jun namun mereka ada tunggakan menerusi surat deklarasi yang diberikan setakat 31 Ogos 2023. Walaupun Kelantan FC tidak memiliki rekod tunggakan gaji pemain dan pegawai pada 30 Jun, namun demikian, Kelantan FC didapati memiliki tunggakan gaji di dalam surat deklarasi mereka setakat 31 Ogos 2023. Jadi ada dua isu di sini yang perlu saya tekankan berkenaan dengan Kelantan FC. Yang pertama, isu pertama tunggakan gaji setakat 31 Ogos 2023. Sebagai langkah permulaan, FIB telah mengarahkan Kelantan FC untuk menyelesaikan bayaran tunggakan gaji. Sementara itu, 10 pasukan telah diberikan lesen kebangsaan musim depan 2024-2025 untuk kekal beraksi dalam saingan Liga Super musim depan. Antara pasukan yang telah berjaya ialah Johor Darul Takzim JDT, Perak FC, Sri Pahang FC, Selangor FC, Terengganu FC TFC, Penang FC dan Kuching City FC. Bagaimanapun, 3 kelab yang lain juga telah diberikan lesen kebangsaan berserta hukuman iaitu Kuala Lumpur City FC, Kelantan United FC dan Sabah FC. Hukuman yang telah dikenakan adalah berbentuk hukuman denda sejumlah RM20,000 atas kesalahan dalam menyediakan notis ataupun surat deklarasi kepada FIB. Beliau memaklumkan perkara itu dalam satu sidang media khas berkenaan keputusan pelesenan kelab Liga Super dan kelab AFL MT. Susulan kecemerlangan yang dilakar pemain badminton negara baru-baru ini, beregu campuran Chen Tangji To Wei dicalonkan dalam kategori pemain paling meningkat tahunan dalam anugerah pemain terbaik Persekutuan Badminton Antarabangsa BWF 2023.
Menurut BWF, dalam kenyataan rasminya, gandingan di ranking ke-9 dunia itu dicabar Jiang Zhenbang Wei Yazin dari China dan beregu lelaki Denmark Kim Astrup Anders Karup Rasmussen dalam kategori sama. Tang Ji Wei dicalonkan kerana kejayaan mereka meraih 2 kejuaraan jelajah dunia Super 300 musim ini iaitu Masters Orleans dan Terbuka Taiwan. Sementara itu, juara perseorangan Paralimpik Chia Lek Hau merupakan calon kategori pemain lelaki badminton para terbaik tahunan. Beliau bakal berdepan cabaran calon lain seperti Daiki Kajiwara dari Jepun, Lucas Mazo Perancis dan Kim Jung Jun Korea Selatan yang turut tersenarai pendek dalam kategori sama dengan Lek Hau. Pelbagai perancangan telah diatur oleh Persatuan Luncur Ais Malaysia (ISAM) dalam usaha untuk memperkasakan sukan itu di negara ini. Menurut Presiden Persatuan Luncur Ais Malaysia, Fazil Johan, perancangan itu juga penting untuk persiapan menghadapi Sukan Olimpik musim sejuk 2026. Jelas beliau tidak mustahil atlet sukan luncur ais negara mampu untuk menghadiahkan emas pertama Olimpik musim sejuk. Kita telah melakukannya pada Pyeongchang 2018, kita telah melakukan pada Lillehammer 2016 dan kita juga berjaya membawa pulang 5 pingat emas pada Sukan SEA 2017. Dan saya rasa sekiranya diberikan peranan, diberikan peluang dan juga disokong sepenuh oleh pihak kerajaan, sepenuhnya maksud dia, lebih banyak fasiliti, kemudahan yang diberikan, saya rasa sukan ini akan bakal menjadi sukan yang pertama di Malaysia untuk membawa pulang sebutir pingat emas Olimpik. Ianya tidak mustahil dan boleh dilakukan dengan perancangan yang teliti. Jurulatih Harimau Melaya Kim Panggon percaya Malaysia berhak untuk menang apabila mengatasi Taiwan 1-0 dalam berlawanan kedua kumpulan D semalam. Jelas beliau pasukan Blue Wings itu berjaya memberikan saingan yang hebat, tetapi pemain Harimau Melaya lebih berazam untuk memenangi perlawanan tersebut. I think our players deserve to win tonight. I think they deserve to win tonight. Now, congratulations to our players as well, and also Malaysia public. Should be Malaysia public. Everybody should be proud of all our Harimau Malaya players. Ketika ini, Malaysia menghuni tangga teratas kumpulan D dengan 6 mata, manakala Taiwan tercorot tanpa sebarang mata. Selepas ini, Harimau Melaya dijadual bertemu Oman di tempat lawan pada 21 Mac tahun depan. 400,000 keping tiket sempena Sukan Olimpik Paris 2024 akan mula dijual pada akhir bulan ini. Ketua Pegawai Operasi Michael Aloisio berkata pihaknya menyasarkan jualan 10 juta keping sebelum tamasya itu dibuka. Ujarnya kira-kira 30,000 tiket yang tersedia pada 30 November adalah bagi acara olahraga, manakala 24,000 lagi untuk acara tenis. Sementara itu, tiket bagi upacara pembukaan termasuk perarakan perahu panjang di Sungai Sen akan turut dijual dengan harga bermula €90 hingga €2,700. Tamasya Paris 2024 sebelum ini mendapat kecaman beberapa pihak kerana harga tidak munasabah tiket bagi beberapa acara. Kondisi jalan mencabar dan laluan yang sukar mampu diatasi Elfyn Evans bagi menjuarai kejohanan Rally Dunia RWC Jepun 2023. Beliau mengatasi rakan-rakannya daripada pasukan Toyota, Sebastian Ogier kedua dan Kalle Rovanpera ketiga. Pemandu Hyundai Thierry Neuville yang terdahulu mengekori rapat tidak berjaya menamatkan perlumbaan apabila terlibat dengan kemalangan hanya 100 meter sebelum menghabiskan peringkat ke-6. Kedua pemandu dan pembantu selamat tanpa sebarang kecederaan. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Sekian sidang RTM bersama saya Fazim. Salam Malaysia Madani, salam sukan untuk semua.